亲爱的弟兄姐妹们，午安！ Sore, Bapak Ibu sekalian, 我们要今天开始下午的祷告会， kita akan memulai ibadah doa kita pada sore hari ini. 让我们一起默祷。 Marilah siap kita boleh mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. 我们一同唱诗第一首， Kita akan angkat pujian kita yang pertama, 永久的磐石。 Batu Zaman.我们一起祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你， Bapa di surga, kami bersyukur padamu 你给我们有祷告的权柄， karena Engkau memberikan kepada kami kuasa dan hak untuk berdoa. 让我们可以为自己、为教会，还有为许多的同工祷告。 Sehingga kami dapat mendoakan bagi diri sendiri, bagi gereja, dan bagi pelayanan Tuhan. 主啊，我们恳求你圣灵引导我们， Kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami, 使我们的祷告是按照你的旨意来祷告， sehingga doa yang kami naikkan boleh Tuhan yang kabulkan. 以至于许多的人因为我们的做祝福。 Dan semoga setiap orang yang didoakan boleh mendapat berkat. 教会的圣工可以得以发展。 Dan layanan gereja boleh terus berkembang. 求主引导我们这个短短的时间， Kiranya Tuhan yang boleh pimpin waktu kami ini. 让我们的祷告真是蒙你的悦纳。 Sehingga setiap doa kami berkenan di hadapan Tuhan. 奉耶稣基督的圣名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 阿门。 Amin. Yeah. 现在我们一起唱诗《金父十架圣颂》第242首。 Kita akan menyanyikan pujian kita dekat ke salib SPK 242.
之后我们要一起悔罪的祷告。 Kita akan bersama-sama berdoa untuk pengakuan dosa kita. 我们大家一起为自己过去的许多亏欠求上帝赦免。 Kita mau sama-sama berdoa mengaku ke hadapan Tuhan. 亲爱的天父，我们感谢你，主啊，因为你有赦罪之恩。主啊，我们在过去的日子，可能在言语、在思想上、在行为上有得罪你、得罪别人的事。求主在这个时候，主啊，你光照我们，使我们愿意来到你的面前。主啊，你用你的宝血来接近、遮盖、涂抹每一位在祷告的人。主啊，使我们可以守戒心清来亲近你。我们的祷告可以达到你的面前，没有因为我们的罪受拦阻。主啊，你带领我们，奉靠耶稣基督的圣名，阿们。我们大家一起来念这个约翰一书第1章第9节，认罪的祷告。 Kita mau sama-sama membacakan ayat dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 圣经说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 现在我们接下去要唱第3首的诗，圣颂291首。 Kita akan melanjutkan pujian kita yang ketiga, Ku tahu siapa yang ku percaya, SPK 291. 深知所信之后，我们要请卢显龙传道主讲，王立清同工翻译。 Sementara kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Peter Teddy Gunawan dan diterjemahkan oleh Ibu Dina Yuliana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 主内亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Mari sebelum firman Tuhan disampaikan, kita bersatu di dalam doa. 在还未听到之前，我们一起来祷告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. 天上父，我们感谢你，
Kesempatan yang indah kami boleh berdoa memuji mengagungkan nama-Mu. 在这个美好的时候，我们会来赞美你，来高举你。 Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. 我们要来聆听你的真理， Untuk bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. 主啊，请你包括我们这个的宝血， Sehingga kebenaran firman Tuhan malam hari ini 使他在今天晚上主的真理 boleh membawa kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. 能够带领着我们更加认识主， Dan kami boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar kebenaran firman-Mu, 我们能够成为不仅仅是聆听主真理的人， tapi juga melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. 那要在我们的生活当中日复一日的行出来。 Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, 主啊，使我们的心成为很好的， agar benih firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan akhirnya boleh berbuah dalam hidup kami. 使你的真理能够在我们的生命当中发芽结果。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, 告诉是这个我们活的生命， kami berdoa dan mengucap syukur. 我们是祷告，我们谢恩。 Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan 在这个美好的时候，我们来一起来聆听主的真理。 dengan tema Tuhan memberi makan 4.000 orang. 今天的主题是给4000人吃饱， Terambil dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. 取自于马太福音第15章32至39节。 Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menunggu mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu mereka menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. 耶稣叫门徒来说：“我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经3天，也没有吃的了。我不愿意叫他们饿着回去，我怕在路上更乏。”门徒说：“我们在这野地，哪里有这么多的饼，叫这许多人吃饱呢？”耶稣说：“你们有多少饼？”他们说：“有7个，还有几条小鱼。”他就吩咐众人坐在地上，拿着这7个饼和几条鱼，注谢了，掰开，递给门徒，门徒又递给众人，众人都吃，并且吃饱了，收拾了剩下的零碎，装满了7个筐子。吃的人除了妇女孩子，共有4000。耶稣叫众人散去，就上船，来到马加班的境界。 Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们今天读福音到此。 Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. 能够思考主的福音，并且在生活上行出来的人，特别有福了。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Kalau kita ditanya apa makna percaya kepada Tuhan, 若有人问我们，我们信主的意义是什么？ mungkin akan muncul banyak jawaban dari setiap kita. 说可能我们每个人会有许多的答案， Namun satu hal yang tetap selalu kita ingat adalah 但有一件事我们需谨记， bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan hanya ketika kita melihat kuasa Tuhan. 我们相信主不仅仅是在见证他的大能的时候， Ketika kita melihat mujizat Tuhan, 也不
不是在我们见证他的神迹的时候， Dan ketika kita mengalami kuasa Tuhan, 而且我们经历主的大能的时候， namun percaya kepada Tuhan 当我们信主， adalah bagaimana kita dapat tetap mengamini dan mengimani kuasa Tuhan. 是我们要如何仍然坚信主的大能。 Bahkan ketika kita mengalami situasi tersulit dalam kehidupan kita, 即便是我们在生活当中面临了最困苦的时候， ketika kita diperhadapkan kepada pencobaan, 当我们面临试探的时候， ketika kita diperhadapkan kepada kesulitan dan pergumulan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, 当我们面临上帝允许在我们生命当中所发生的困境、挣扎以及考验时， Nah, bacaan firman Tuhan kita kali ini merupakan salah satu bagian dari 3 rangkaian mujizat 我们今天所读的经文呢，就是一系列的这个神迹， yang menyatakan dan memperlihatkan kuasa dan belas kasihan Tuhan bagi kita manusia. 这3个神迹向我们人展现了主耶稣的大能以及他的怜悯。 Yang pertama, kita melihat Tuhan Yesus berkuasa atas setan. 第一点，我们看到主耶稣的大能胜于魔鬼。 Pada ayat yang ke-21 sampai 28, 从第21节到28节， kita melihat dengan kemampuannya Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuk seorang anak dari perempuan Kanaan. 我们能够看到主耶稣用他的大能，能够驱赶在迦南妇人女儿身上的鬼。 Perempuan yang bukan dari kalangan Yahudi atau perempuan non-Yahudi. 这个妇人并非是犹太人。 Disitulah Tuhan ingin menunjukkan sebenarnya kemahakuasaannya atas setan. 在此呢，主耶稣就是要显示他胜于魔鬼的大能， Namun juga ingin menunjukkan belas kasihannya yang berlaku bagi semua golongan manusia. 同时他也要显示他对所有层次人的怜悯之心。 Meskipun pada zaman itu orang Yahudi menganggap golongan orang Yahudi itu sangat rendah. 即便是在当时的时代，犹太人看待非犹太人的级别是非常的低， Sehingga disebutkan pantas disamakan dengan anjing. 使得说到他们配得与狗来等同， Anjing yang tidak layak menerima belas kasihan dari Tuhan. 一个不配得到主耶稣基督怜悯的狗。 Namun ketika Tuhan Yesus melihat iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan itu, 但是当主耶稣基督看到这迦南妇人的信心时， yang tidak keberatan disamakan dengan anjing, 他不介意自己被与等同于狗。 sehingga biarpun dia dikatakan anjing, 虽然他被说是一只狗， dari kata anjing itu kita tahu dia bukan anjing sembarangan, 从这只狗的这个词语，我们知道它不是普通的狗， namun dia adalah anjing kesayangan, anjing peliharaan tuannya, 它是就是最宠爱的狗，是在家养的狗， yang juga patut mendapatkan remah-remah makanan yang jatuh dari meja tuannya. 它也配得到它主人桌上掉下来的这个碎渣。 Yang kedua, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dia berkuasa atas setiap sakit penyakit. 第二个神迹就是主耶稣的大能胜于一切的疾病。 Pada ayat 29 sampai 31, 从29节到31节， ketika Tuhan Yesus menyusur Danau Galilea, 当主耶稣离开来到加利利的海边时， orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. 有许多人跟着他到那里去， Dikatakan membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan masih banyak lagi. 说着带着很多的瘸子、瞎子、哑巴，以及还有很多疾病的人到他那里去， Lalu mereka meletakkan pada kaki Tuhan Yesus. 他就把那些人放在主耶稣的脚前。 Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. 主耶稣让他们都痊愈， Dan ini sekaligus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sakit 这 penyakit 就证明 manusia. 主耶稣基督的大能胜于一切人类的疾病。 Ayat yang ke-32 kita mengetahui 从第32节我们可以知道， Tuhan bertindak atas dasar belas kasihan. 主耶稣是出于怜悯而行事。 Dan hal inilah yang menjadi dorongan bagi Tuhan melakukan mujizat memenuhi kebutuhan fisik manusia. 这就是主耶稣要满足所有人肉体需求的动力。 Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dengan memperbanyak jumlah dari hanya 7 roti dan beberapa ikan
mampu memberi makan 4.000 laki-laki dan masih tersisa 7 bakul. 主耶稣揭示了他的大能，他用了仅仅7个饼和几条小鱼，使他们增倍，就能够喂饱4000人。这是出于复利以外，并且剩下来的还装满了满7个筐子。 Belas kasihan atau compassion 怜悯之心，也就是 compassion， atau kepedulian itu adalah emosi manusia yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. 或者是关怀，就是人的一种情感，当他看见他人的痛苦时而产生。 Belas kasihan ini dapat lebih dalam dari empati. 此类的怜悯之心，能够比共情更加强烈。 Ketika kita berempati, kita hanya turut merasakan kesedihan yang dialami seseorang. 当我们有共情时，我们能够对他人的悲伤感同身受。 Namun perasaan belas kasihan ini biasanya akan memunculkan usaha-usaha atau tindakan untuk mengurangi penderitaan orang lain. 这样的怜悯之心，使得我们能够努力，并且有所行动去减轻他人的痛苦。 Kita banyak menemui orang ngomong kasihan, tapi tidak mau bertindak untuk menolong. 许多人只是口上说对他人有怜悯之心，但是言而不行。 Banyak orang merasa kasihan, merasa iba, merasa prihatin, namun sebatas hanya omongan. 许多人对他人觉得怜悯、觉得同情、觉得可怜，但只是停在口上。 Namun belas kasihan yang Tuhan Yesus ajarkan sangat jauh berbeda. 但是主耶稣教导我们的怜悯之心是截然不同的。 Setelah kita mengalami kasihan, iba, prihatin, 已经经过了怜悯、同情、关心之后， tidak berhenti sampai di situ. 不止步于此， Ia bertindak, berusaha mengurangi atau bahkan mengambil alih beban yang dimiliki oleh orang lain. 而是有所行动，且试图减少甚至激活他人的重担。 Sehingga dapat dikatakan bahwa belas kasihan itu adalah kasih Allah yang diwujud nyatakan dalam perbuatan. 因此，我们可以说，上帝的怜悯就是上帝的爱在行动中所体现。 Dan pertanyaan kesempatan ini, sudahkah kita mengasihi orang lain sampai pada taraf seperti itu? 现在问题是，我们爱他人是否已经达到这样的水平呢？ Nats yang kita baca malam hari ini 我们今晚所读的经文， merupakan juga rangkaian pelayanan misioner Tuhan Yesus melintasi budaya. 是主耶稣跨过文化传教一系列的动作。 Apa yang Tuhan Yesus lakukan mempunyai misi penting untuk mendelegasikan murid-murid semakin dipersiapkan untuk mengerti lintas budaya. 主耶稣所做的就是预备好门徒，让他们有所准备来做好这跨文化的传教， Khususnya misi untuk melayani orang-orang non-Yahudi. 尤其是为那些非犹太人而服侍。 Kita melihat setelah orang banyak mengikut dia selama 3 hari, 我们可以看到众人跟随耶稣3天了以后， sampai mereka kehabisan makanan. 他们粮食已耗尽， Ini menyebabkan Tuhan Yesus bertindak melakukan sesuatu. 就使得主耶稣为他们必须做些什么。 Oleh sebab itu Tuhan Yesus secara khusus memberitahukan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. 因此，主耶稣特别的提到他的心有所感动。 Ketika menyaksikan orang banyak sudah lelah dan kelaparan setelah 3 hari mengikuti dia. 看见众人跟随他3天，又累又饿。 Di sini kita melihat kekaguman Tuhan Yesus terhadap mereka. 再次我们可以看到主耶稣其实是敬佩他们， Karena mereka yang mengikutinya ini sangat memfokuskan diri mereka kepada kebutuhan-kebutuhan rohaninya. 因为这些跟随耶稣的人，他们非常专注于他们的属灵需求， Walaupun mereka harus mengabaikan kebutuhan-kebutuhan jasmani. 而他们不得不忽视他们暂时肉体的需求。 Justru oleh sebab itulah Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan terhadap orang banyak itu. 正是因为这个原因，主耶稣对他们起了怜悯之心。 Kita melihat Tuhan Yesus tidak hanya peduli dengan kebutuhan kehidupan rohani mereka, 我们晓得主耶稣不仅是关注他们属灵上的需求， tapi juga Dia peduli terhadap kebutuhan jasmani mereka. 但他也关注他们肉体上的需求。 Di dalam Alkitab kita diperkenalkan ada 2 mandat dalam memperkenalkan Injil. 在圣经，我们晓得有2个使命来推广圣经， Yaitu mandat Injil dan mandat budaya. 第一就是
的使命，第二个就是文化使命。 Nah, mana di antara kedua mandat ini yang lebih penting? 在这两者哪一个更重要呢？ Menurut saya kedua-duanya penting. 对我而言，这两者同样的重要。 Bagaimana kita seperti Tuhan Yesus yang bukan hanya memperhatikan kebutuhan rohani mereka, 我们要像主耶稣，不仅仅是关注他们属灵的需求， tapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan fisik mereka. 但我们也要帮助他们肉体的需求。 Kita melihat kebimbangan waktu itu menguasai murid-murid Tuhan Yesus. 当时我们可以看到主耶稣的门徒们是处在疑惑的状态， Padahal mereka sudah pernah mengalami kuasa Tuhan. 他们都已经经历过主大能的时候。 Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 就是当主耶稣用仅5个饼2条鱼喂饱5000人的时候， Namun mereka masih bimbang, mereka masih ragu. 但他们还是疑惑，还是不确定。 Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka sekali lagi memberi makan orang banyak di tempat yang sunyi. 当主耶稣再一次让他们在野地喂饱这么多人， Di sini justru Tuhan Yesus berinisiatif bertanya, berapa roti dan ikan yang ada pada mereka. 在此我们可以看到主耶稣主动的问他们：你们身上有多少个饼，多少条鱼？ Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. 主耶稣显示了他对他们的关怀，以及想设法帮助他们。 Namun sayangnya murid-murid menunjukkan keberatan seolah enggan menolong orang banyak. 但是很可惜的，门徒们所显示的反而是不乐意去帮助别人的一个状态。 Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. 这就是在我们生活中常常发生的事情。 Kita sering membatasi kuasa Tuhan. 我们常常限制主的大能， Sehingga ketika kita sudah punya pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, 即便是我们已经有经历与主同行， kita sering hanya terpaku untuk melihat kemampuan diri kita sendiri. 我们常常是专注于看待自己的能力。 Ketika kita diperhadapkan untuk menolong orang lain, 当我们必须帮助他人的时候， kita sering mengajukan alasan-alasan. 我们常常说出许多的借口。 Saya sendiri masih susah. 我自己还是非常的困苦， Saya sendiri masih butuh pertolongan. 我自己还需要别人的帮助， Saya sendiri masih tidak punya apa-apa. 我自己还是一无所有。 Sehingga ini menjadikan kita tidak jadi untuk menolong orang lain. 这使得让我们不愿意去帮助他人。 Ketika kita ingin menolong orang lain, 当我们要帮助他人时， jangan lupa kita minta pertolongan Tuhan 我们不要忘记向主寻求帮助， untuk memampukan kita 让我们有能力， tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, 不仅仅是想着自己的利益， tapi juga memikirkan kepentingan orang banyak. 但也要想着考虑着别人的利益。 Sehingga sebenarnya ketika kita menolong orang lain, 使得当我们在真正帮助他人的时候， satu hal yang harus kita ketahui bersama, 有一件事情我们需谨记， ingatlah kita baru bisa berhenti untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada sesama 我们可以向我们身边的人停止施展怜悯。 bila Kristus terlebih dahulu berhenti menunjukkan belas kasihannya kepada kita. 如果耶稣先停止了对我们施怜悯， Dasar atau alasan kita menolong orang lain harus berbeda dengan yang orang dunia ini lakukan. 我们帮助他人的基础需比这世间的人有所不同。 Kalau orang dunia ini menolong orang lain ada motivasi-motivasi tersendiri 若是能帮助他人有自己的小目的， atau mengejar keselamatan dengan mengumpulkan amal mereka 或者因为追随救赎来累积自己的善行， dan hanya menolong orang lain berdasar ajaran agama mereka, 或者帮助他人是因为自己的宗教所教导的， kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. 我们必须有不同的方式来行善。 Kita menolong orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. 我们帮助他人是因为主耶稣本身已经先爱了我们， Sehingga apapun yang kita lakukan untuk sesama kita 所以我们不管对所有人所做的事情， benar-benar didasari oleh kasih Tuhan. 真真切切是在爱的基础上。 Kasih Tuhan yang memampukan setiap kita mengasihi sesama kita tanpa pamrih. 主当然让我们有能力不求回报的去爱身边的所有人， Kita juga harus percaya mujizat Tuhan pasti terjadi 我们也要坚信主的神迹一定会发生。 ketika kita menolong orang lain. 当我们帮助他人，
Kita harus sadar itu bukanlah kemampuan diri kita sendiri. 这并非是来自于我们本身的能力， Namun semuanya karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. 但这些都是因为主在我们生命当中的爱。 Belas kasihan Tuhan yang memampukan setiap kita menolong orang lain. 主的怜悯使得我们有能力帮助他人， Kita pasti bisa. 我们一定可以， Kita pasti mampu. 我们一定有能力。 Jangan tunggu punya segalanya dulu baru menolong orang lain. 不要等到拥有一切才去帮助他人， Jangan tunggu cukup dulu baru menolong orang lain. 不要等到足以才去帮助他人， Jangan tunggu punya segalanya baru menolong orang lain. 不要等到拥有了一切才去帮助他人。 Namun tetaplah menolong orang lain meski kita ada di dalam keterbatasan. 但我们仍然要帮助他人，即便是我们在有限的情况当中。 Menolong orang lain dengan seberapapun yang kita miliki. 我们不管有多少都要去帮助别人， Meskipun itu kecil, 虽然非常渺小， Tuhan dapat menjadikannya berarti bagi orang banyak. 但是主能够使得它对于他人来说有非常大的意义。 Pada akhir cerita ini kita juga dapat melihat 在故事最后，我们也可以看到， Tuhan melakukan mujizatnya. 主耶稣行了神迹， 7 roti dan beberapa ikan kecil. 7个饼和几条小鱼， Ketika diberkati oleh Tuhan, 当主耶稣祝谢了， dapat menjadi makanan yang cukup bagi banyak orang. 能够成为众人足够的食物。 Dan Alkitab mencatat masih tersisa 7 keranjang besar yang penuh dengan ikan. 并且圣经记载还剩下了满满7筐子。 Setelah itu Tuhan Yesus mengizinkan mereka pulang. 然后呢，主耶稣就让他们回去， Lalu dia meneruskan misi ke daerah Magadan. 他就到马加丹继续来传福音。 Mari kesempatan ini 在这个美好的时刻， tunjukkan kasih kita bukan hanya lewat perkataan di mulut saja. 我们要展现我们的怜悯，不仅是在口中， Namun kita tunjukkan kasih kita lewat perbuatan-perbuatan yang nyata. 倒也要通过实际行动来展现我们的爱。 Kiranya dengan berbekal belas kasihan yang Tuhan ajarkan, 拥有着主耶稣教导我们的怜悯之心， kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. 我们有能力来爱我们身边的所有人。 Terpujilah nama Tuhan. 且荣耀归给主。 Amin. Kita akan berdoa, kita menyerahkan firman Tuhan yang kita dengar, supaya Tuhan boleh memampukan kita melakukan kebenaran firman. 为他来祷告，来交托今天我们所听的真理，让上帝让我们有能力来使用。 Bapa di surga, terima kasih kesempatan ini kami boleh belajar 主啊，我们感谢在这个美好的机会，我们能够有机会来学习， bagaimana kami harus mengasihi sesama kami 我们要如何爱戴我们身边的所有人， dengan bukan hanya memperhatikan kebutuhan rohani mereka, 不仅仅是关注他们属灵上的需求， tapi juga memperhatikan kebutuhan fisik mereka. 但也要关注他们肉体上的需求。 Ajar kami untuk memiliki belas kasihan seperti yang Tuhan Yesus miliki. 主啊，请你教导我们如同主耶稣一般的怜悯之心， Sehingga kami bukan hanya dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, 就是我们不仅仅是拥有真理， tapi kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. 但我们也有能力将真理行出来。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们感谢你， Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 我们要交托今天所聆听的真理。 Kiranya Engkau terus bekerja dalam setiap hati dan hidup kami, 但愿你在我们的生命当中，在我们的心当中不断的动工， sehingga kami boleh selalu menghadirkan Tuhan 我们能够让主不断的出现 dalam kehidupan kami dengan sesama kami. 在我们每一个人的生活当中。 Terima kasih Bapa di surga. 感谢天上的父， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, 奉告主耶稣我们活的神， kami berdoa, kami mengucap syukur. 我们是祷告并谢恩。 Amin. 为教会祷告，为福音堂事业的关怀小组业运动祷告，希望每个分堂都能更积极地推广关怀小组。 Doakan gereja, doakan pergerakan Care Group selama bulan November yang merupakan bulan Care Group GII Hock Im Tong. Kiranya setiap lokasi semakin giat menggalakkan Care Group. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa.
Bapa kami yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pergerakan care group di gereja kami. Kiranya Tuhan tolong agar care group ini bisa dilakukan dan banyak mereka yang mengikuti care group ini. Kiranya setiap lokasi giat menggalakkan care group ini dan kami bisa masuk ambil bagian dalam care group. Kami bisa sama-sama bisa bertumbuh, kami sama-sama bisa saling menguatkan, kami sama-sama bisa saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan, dan sama-sama saling mendorong untuk kami bisa melayani Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. 祈求透过这个运动，能有越来越多的人准备好成为关怀小组组长。 Doakan agar semakin banyak yang bisa disiapkan menjadi pemimpin care group dalam bulan ini. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kembali kami datang kepadamu. Kami naikkan doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar di gereja kami banyak Tuhan mereka yang siap untuk menjadi pemimpin care group. Agar kami sama-sama bisa bersekutu bersama-sama. Kami sama-sama bisa belajar mempelajari firman Tuhan. Kami bisa mempunyai hati, kami diberikan hati untuk memperhatikan setiap orang, untuk mengasihi setiap orang, sehingga kami boleh merasakan kehangatan dan sukacita bisa bersama-sama berkumpul dalam care group ini. Kami bisa melayani Tuhan bersama, dan semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们为会众祷告，为老弱的肢体祷告。因着过去3年疫情影响，令一些年老肢体因住在家成为习惯，至今仍然不敢在教会参加主日崇拜。求主赐给他们信心勇气，让他们能重返教会。 Berdoa untuk jemaat yang lanjut usia dan lemah akibat dampak wabah dalam 3 tahun terakhir. Beberapa jemaat lansia telah terbiasa mengurung diri di rumah. Mereka masih tidak berani ke gereja untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan beri mereka iman dan keberanian kembali beribadah ke gereja. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sudah lanjut usia. Ketika wabah 3 tahun terakhir ini membuat banyak lansia yang saat ini banyak yang belum berani keluar rumah. Mereka masih diam di dalam rumah. Dan bahkan banyak di antara mereka yang takut untuk pergi ke gereja. Tuhan kiranya tolong agar para lansia boleh dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka tidak takut untuk ke gereja. Mereka diberikan keberanian untuk bisa bersama-sama beribadah, berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Mereka semua bisa bertemu, mereka bisa memuji Tuhan, mereka diberikan kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mereka bersama-sama bisa melayani Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 为因经济不景气而失去工作、事业的肢体祷告，求神为他们开路，让他们能够找到新的工作和重新开创事业。 Berdoa untuk anggota yang kehilangan pekerjaan atau karir karena krisis ekonomi, memohon kepada Tuhan untuk membuka jalan bagi mereka untuk mencari pekerjaan baru atau memulai karir baru. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami kembali datang menghadap kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anggota jemaat yang saat ini sedang mengalami banyak pergumulan yang berat. Kami tidak tahu keadaan mereka satu persatu saat ini. Kami berdoa mungkin saat ini ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan karena sudah ditetapkan untuk istirahat oleh perusahaan ataupun karena kontrak kerja
gereja yang sudah selesai tugasnya. Banyak hal yang menyebabkan jemaat harus mengalami kehilangan pekerjaan. Saat ini kami berdoa, Tuhan berikan kasihani. Tuhan kasihanilah mereka. Tuhan tolong berikan kepada mereka hikmat agar mereka bisa mendapatkan mencari pekerjaan yang lain. Kiranya Tuhan akan tuntun setiap langkah daripada jemaat-Mu agar bisa mendapatkan pekerjaan mereka kembali sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Kami menyerahkan Tuhan untuk mereka yang mengalami kegagalan di dalam karir. Kiranya Tuhan juga akan membukakan jalan. Tuhan akan menolong sehingga banyak pengusaha pun mengalami pertolongan daripada Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan yang akan melawat mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. 现在我们要为宣教的事工来祷告。 Kita akan sama-sama berdoa untuk pokok doa pelayanan misi. 我们感谢主的关爱，使谢系之家的2位传道有谦卑的心，分享上帝的话语，不论是通过线上或者线下的方式呀，可以联络在国外那一些从外国回来的印尼劳工，向他们传福音。 Bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Yesus untuk 2 penginjil yang melayani. Mari kita mau sama-sama doakan agar mereka boleh semakin memiliki hati yang berbelas kasih dalam memberitakan kabar baik, khususnya kepada BMI, Buruh Migran Indonesia yang kembali dari luar negeri dan yang masih bekerja melalui pelayanan online maupun kontak langsung. 我们一起祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 主啊，感谢你让我们教会有这个学习之家的机构。主啊，我们看到有2位传道，你栽培他们。主啊，他们现在可以出国。主啊，在外面关心那一些劳工。求主让他们真是有上头来的能力，有你给他们的智慧，使他们接触这些劳工的时候，他们所传的福音，他们的这个培灵都能够得着圣灵的帮助，叫这一些人因为他们的来到得着帮助。求主把得救的人数加在他们的侍奉上。主啊，我们在这个时候也继续为着在通过这个线上和之线下的传福音工作祷告。主啊，求主恩待，使他们所关心从外国回来的劳工，他们也因为他们的关心得着继续得着福音的好处，也让他们真是在灵性上可以成长。祝福这个工作，奉靠耶稣基督的圣名，阿们。现在我们要为那一些曾经接触福音的人呀，但是他们还没有敞开自己的心呀，求圣灵感动他们，也为这一些人还有另外一些人跟进的工作祷告，特别是在网上接受培训的老公们，还有一些他们已经通过学习的校友们呀，求主祝福他们，使他们不但自己得着好处，也成为周边的人的祝福。 Mari kita doakan untuk orang-orang yang sedang di follow up, yang belum terbuka hatinya agar Roh Kudus boleh menjamah mereka. Doakan juga untuk alumni dari BMI yang sedang dimuridkan secara online agar boleh terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi keluarga dan sekitarnya. 我们一起开声祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 主耶稣，我们感谢你，因为恩待我们的传道人。主啊，他们可以向一些还没有信主的人传福音。有的人听了福音，但是没有敞开他们的心。主啊，若是靠我们自己的力量，我们没有果效。但是若是靠着圣灵，主啊，你让他们能够因为听到你自己的福音，他们为罪、为义、为审判能够责备自己。主啊，你圣灵跟他们同工，也让我们的传教士他们不靠自己的有限力量，乃是靠圣灵的帮助。主啊，已经接受的他们的栽培工作，求你怜悯，让他们真是愿意存谦卑的心继续来追求。
使他们真是灵性长进，可以成为许多的人，特别是他们的家人还有朋友们周边的人的祝福。祷告奉主耶稣基督的圣名，阿们。现在我们要唱第4首诗， Kita akan nyanyikan pujian yang keempat, 主牵我手，圣颂488首。 Sucikan Daku, SPK 488.现在我们要为印尼的国家祷告。 Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. 本月15到16号在巴黎举行20国集团峰会来祷告。 Kita akan doakan untuk KTT G20 di Bali tanggal 15 dan 16 November. 有17个国家的元首来参加。 Ada sekitar 17 kepala negara yang bergabung. 求主师父使大会可以平安顺利进行，得做圆满的成果。 Agar sungguh acara ini boleh dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan susunan acara yang ditetapkan. 呀，我们祷告。 Mari kita berdoa. 主耶稣，我们感谢你在印尼这个巴黎的地方，你允许 Jokowi 能够举办这个庞大的会议。 主啊，有17国的元首要来到印尼，他们要所开的会议。主啊，求主使他们可以顺利进展，让他们所讨论的带给许多国家的益处。求主保守这一次可以顺利过来，带给我们这个圆满的结果。求主恩待每一个国家的元首，他们有一个合意的心。 他们有一个智慧的心来处理每一样事情的讨论。祷告奉主耶稣基督的圣名，阿们。接下去我们要为做印尼的国家的警务团队来祷告，求主让他们用火热的心来服侍，为人民中心的一个公布。 Mari kita doakan juga untuk jajaran Polri agar tetap bersemangat dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 呀，我们祷告。 Mari berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你在印尼这个地方有那么多的警察，他们受训练来保护许多百姓，在各地区里面平定治安。 主啊，求主让这些几个警察，他们不贪污，他们不干任意妄为。主啊，求你让他们忠心于国家，他们所作所为带给百姓极大的益处。主啊，求你让他们能够对付恶人，他们不受贿赂，他们能够成为一个忠心的公仆。
求主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们。现在我们看到世界的经济空前的萧条，根据国家的统计调查报告，9月份出口的数据比8月份减少了 10.99%。求主给政府智慧聪明，懂得怎么样来处理这个事情。 Akibat pelemahan ekonomi di negara-negara maju, kinerja ekspor Indonesia pada September 2022 turun 10,99% dibandingkan Agustus 2022. Mari kita doakan untuk upaya pemerintah dalam mengisi penurunan ekspor tersebut. Salah satunya adalah permintaan domestik boleh tetap terjaga. 祷告呀， Mari berdoa. 主啊，我们感谢你，让印尼的国家虽然在疫情这么泛滥的时候，仍旧得着你的保守，但是我们也看到这个印尼国家的经济，还有其他整个世界的许多国家的经济都在衰退的当中。特别我们为印尼来祷告，主啊，求主开恩怜悯，让政府面对这个经济的萧条，他们的政策，主啊，有你给他们的上头的聪明跟智慧，他们所定的节次能够达到福利众百姓的可能，我们把他们全然交托给你。求主除去一切的贪污，求主让每一个官员们他们关心百姓的需要，让这个国家可以国泰民安，而且经济虽然萧条，但是还可以继续维持，而且改良。祷告奉主耶稣基督的圣名，阿们。现在我们要为中国来祷告。 Kita juga akan berdoa bagi negara Tiongkok. 中国的防疫情零政策，这个他们想有这样的一个好政策，能够调整建设，使国家能够自由的出国旅行。 Kita mendoakan untuk kebijakan zero epidemi Tiongkok boleh sungguh dapat ditinjau ulang dan disesuaikan sehingga masyarakat di Tiongkok juga dapat bepergian ke luar negeri dengan bebas. 我们祷告。 Mari kita berdoa. 感谢你，主啊，让中国有这样的看见，让他们为疫情泛滥在整个国家的这个悲惨结局有一个目标，就是要使这个疫情到零的地步。 主啊，我们为这一个事情感谢你，求主让他们的措施，让他们的政策，真是真正的带来平安，给许多的百姓可以自由出入。主啊，他们所决定的，若是你许可，求主成全。祷告奉主耶稣基督的圣名，阿们。 我们也希望中国政府用合理的政策来对待基督徒。 Kita doakan juga untuk pemerintah Tiongkok boleh memiliki kebijakan yang bebas dan terbuka terhadap orang Kristen. 他们若是抵挡上帝的儿女，就是抵挡上帝。 Dan sehingga anak-anak Tuhan boleh terus beribadah pada Tuhan. 难免受审判。 Dan boleh terbuka terhadap orang-orang Kristen. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，我们感谢你，中国在你自己的恩待之下，无论在科学，在这个经济，在许许多多的事情上，他们都有进步。 主啊，只有求你帮助开他们的心眼，特别是那些无神主义的人，还有许多那个领导层。主啊，他们不被魔鬼弄下心眼，以至于逼迫基督徒。求主让他们所定的政策，主啊，有敬畏上帝的心，
不敢任意妄为。主啊，让他们知道，若是他们抵挡上帝的儿女，他们照样要遭受刑罚。求你怜悯这个国家许许多多的领袖，我们把他们交在你的手中，求你掌管，权柄在你手中，所以我们愿意等候你，成就你的美意。奉耶稣基督的名祷告，阿们。乌兹别克国家为在征服宗教自由的政策下，家庭教会能够积极发展而感恩。然而，传福音和基督教文献的工作仍然非常受限。那些改变信仰、传信基督的人会被罚款，并受到家人和周围社区的迫害。我们为他们祷告。Berdoa untuk negara Uzbekistan. Bersyukur untuk perkembangan gereja-gereja rumah yang positif pasca kebijakan pemerintah yang menjamin kebebasan beragama, walaupun kegiatan penginjilan dan pendistribusian literatur Kristen masih sangat dibatasi, dan mereka yang ketahuan percaya Tuhan Yesus dikenakan sanksi, denda, dan dianiaya oleh pihak keluarga dan masyarakat sekitar. 特别为乌兹别克受家庭虐待的妇女，以及因为改信基督而失去工作的妇女祷告。 Berdoa khususnya bagi wanita Uzbekistan yang karena iman mereka kepada Kristus dianiaya oleh keluarga mereka, juga kehilangan pekerjaan. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa, kami naikkan doa untuk negara Uzbekistan. Kami berdoa untuk penduduk di negara ini. Keadaan saat ini, Tuhan, banyak mengalami kesulitan mereka untuk beribadah. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, khususnya untuk para wanita. Banyak wanita yang saat ini karena iman kepada Kristus mengalami dianiaya oleh keluarga mereka sendiri. Dan karena percaya kepada Tuhan, banyak wanita yang harus kehilangan pekerjaannya. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun mereka agar para wanita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan belas kasihan kepada mereka semua. Kami menyerahkan Tuhan wanita di negara Uzbekistan ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan mereka semua. Inilah doa permohonan kami. Dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. 祈求上帝加添乌兹别克年轻人的勇气，并装备他们成为教会的领袖。 Berdoa agar banyak para pemuda Uzbekistan yang telah percaya Tuhan Yesus diberikan keberanian dan diperlengkapi untuk menjadi pemimpin gereja. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang menghadap kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pemuda yang ada di Uzbekistan. Banyak mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan banyak pemuda yang sudah percaya kepada Tuhan. Biar Tuhan akan tolong setiap pemuda yang ada di sana agar diberikan keberanian dan diperlengkapi untuk boleh menjadi pemimpin gereja. Kiranya Tuhan akan pakai pemuda untuk menyampaikan kabar baik, firman Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan boleh percaya kepada Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 为当地教会团结祷告，希望透过团契活动，促进加强当地教会之间的合作。 Berdoa juga untuk kesatuan dan persekutuan yang erat, serta kerjasama yang semakin meningkat antar gereja-gereja di Uzbekistan. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami juga mau menaikkan pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesatuan dan persekutuan yang erat, serta kerjasama yang meningkat antar gereja di Uzbekistan. Kami rindu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang bertobat,
Kami rindu Tuhan gerejamu di Uzbekistan, gereja yang diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka bisa bersama-sama bergandengan tangan, mereka bisa melayani, memajukan pekerjaan Tuhan di sana. Dan kami rindu banyak jiwa yang percaya dimenangkan untuk percaya kepada Tuhan. Inilah permohonan doa kami, dengarkanlah seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 阿门。今天我们要特别欢迎头一次参加我们祷告会的弟兄姐妹们。 Saat ini kita menyambut bagi saudara sekalian yang baru pertama kali hadir melalui kebaktian doa. 让我们一起唱一首在主里我们是一家人的歌来欢迎他们。 Kita mau sama-sama angkat pujian untuk menyambut mereka. Dalam Yesus kita bersaudara. "现在我们有几样的事情要报告。 Ada beberapa warta. 我们每个礼拜天早上10点在 Garut Jati 的这个礼拜堂有华民双语的实体崇拜。 Setiap minggu ada ibadah dwi bahasa Mandarin Hokkien secara onsite di GI Garut Jati. 也可以通过 YouTube 来参加这个主日崇拜。 Dan juga saudara sekalian dapat mengikuti secara online melalui YouTube. 第二样，我们这个华语跟印尼文的主日学也是在每一个主日上午10点，在 Garut Jati 这个教育楼第3层举行。 Yang kedua, untuk sekolah minggu dwi bahasa Mandarin Indonesia diselenggarakan juga pada waktu yang sama pukul 10 di Gedung Pendidikan Lantai 3 GI Garut Jati. 参加实体崇拜的弟兄姐妹们，主日崇拜以后，我们有查经。 Nah, untuk saudara sekalian yang mengikuti ibadah secara onsite, setelah ibadah juga ada PA. 时间是11点半。 Waktunya pukul 11.30. 还有拜二7点，我们通过 Room 有这个同工的祷告查经。 Dan juga ada PA dan doa melalui Zoom setiap hari Selasa jam 7 malam. 欢迎来参加。 Silakan dapat bergabung melalui cara 需 ini. 要这个接连的，你们可以联络我们教会。 Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan linknya, silakan dapat menghubungi pengurus. 因为疫情的这个病逐渐增加，所以11月19号长青团契在沙仑营地的进修会延期举行。 Sehubungan dengan naiknya kasus COVID saat ini, maka retret Usinda yang rencananya diadakan Sabtu tanggal 19 November mendatang ditunda. 有特别的属灵需要或者要分享你们的见证，你们也可以联络我们。 Dan bagi jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksian, silakan dapat menghubungi kami melalui WhatsApp. 我们的 WhatsApp 是0895-2000611。 Nomor WhatsApp 0895
20.611. 呀，最后我们唱第5首诗《尽善尽美》。 Kita akan menyanyikan pujian penutup kita, Semua Baik.最后，我们请大家起立，我们接受祝福。 Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri dan akan menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menaungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya saat ini dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya sukacita yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, biarlah itu yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.